Sabah terus perkasa sektor pertanian, tingkatkan keterjaminan makanan. Ikuti perkembangan dari Bumi di Bawah Bayu bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Zahi. Sektor pertanian menyumbang 15.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Negeri Sabah tahun lalu dengan nilai 12.5 bilion ringgit. Sumbangan sektor berkenaan didominasi subsektor kelapa sawit sebanyak 9.6%. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata pelbagai usaha diambil dan ditambah baik bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian khususnya tanaman makanan. Ia sejajar pelaksanaan 16 inisiatif berkaitan sektor pertanian yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0. Beliau berucap demikian dalam perasmian Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahadatu ke-39 di Ibu Negeri. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Hendrus Anding. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri turut mempelawa graduan institusi latihan pertanian agar mengusahakan tanah pertanian dengan tanaman makanan bagi memastikan keterjaminan sumber makanan negeri. Katanya mereka wajar beralih daripada amalan pertanian konvensional kepada pertanian pintar berteraskan teknologi terkini bagi meningkatkan hasil pertanian. Seramai 111 graduan menerima sijil pertanian masing-masing, termasuk 92 penerima sijil vokasional pertanian. Daripada jumlah itu, 75 graduan telah ditawarkan pekerjaan oleh agensi kerajaan dan swasta. Seramai 1,000 klien mendapatkan rawatan di Pusat Kesihatan Mental dan Fizikal Kanak-kanak dan Remaja CHAMP Universiti Malaysia Sabah UMS sejak ia dibuka secara rasmi 4 September lalu. Pusat berkenaan menawarkan perkhidmatan bagi kanak-kanak dan remaja berkeperluan khas yang mempunyai isu perkembangan saraf dan tingkah laku. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Pusat CHAMP UMS mampu membimbing kanak-kanak dan remaja berkeperluan khas seperti pengidap autisma, gangguan kecelaruan tumpuan dan kelasakan, kelewatan perkembangan pertuturan, masalah pembelajaran dan masalah tingkah laku. Ini merupakan satu momen yang sangat bersejarah di mana pusat ini memberi banyak kemudahan ataupun memberi bantuan dari segi persiapan pengajaran kepada anak budak-budak yang mempunyai masalah tentang adolescent mental dan physical health. Datuk Dr. Kasim memberitahu RTM ketika ditemui selepas majlis perasmian Pusat CHAMP UMS. Sementara itu, Presiden Persatuan Autisme Sabah Jennifer Balanting berkata, penubuhan Pusat CHAMP UMS mampu membantu ibu bapa mendapat akses pembelajaran dan terapi bagi kanak-kanak berkeperluan khas di Sabah. Saya adalah ibu kepada seorang anak autism. I feel excited and very proud to say that UMS ada provide facility for the special needs. So this is something as a parent we have been waiting for such a long time. This is a good milestone for the school, the university to open up and provide more opportunities for the special needs to access the education and therapies in the university. Pusat CHAMP UMS dikendalikan oleh Hospital Universiti Malaysia Sabah. Tiada kes jenayah hidupan liar membabitkan orangutan dilaporkan di Sabah dalam tempoh 3 tahun ini. Ia termasuk kes pemburuan haram atau dijadikan haiwan peliharaan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata perkembangan positif itu membolehkan Pusat Pemulihan Orang Utan memberi fokus kepada operasi menyelamat haiwan itu daripada faktor semula jadi, konflik dan kekurangan habitat. Beliau berucap merasmikan penutupan orang utan Caring Week 2023 di Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Agustin Tuga. Datuk Christina berharap jenayah hidupan liar khususnya melibatkan orang utan tidak akan berulang lagi.
Katanya kerjasama orang ramai amat diperlukan bagi memantau kehadiran orang utan di habitat berdekatan agar haiwan itu tidak terdedah kepada bahaya termasuk digigit anjing. Sambutan orang utan Caring Week yang bermula 13 November lalu merupakan salah satu pengisian kempen kesedaran yang terkandung dalam Pelan Tindakan Orang Utan untuk Sabah 2020-2029. 16 individu ditahan dalam operasi bersepadu Road Checkpoint RCP Kalabakan Siri 2 2023 Eastern Sabah Security Command ESCOM yang dijalankan berhampiran sempadan daratan daerah Kalabakan baru-baru ini. Individu terbabit ditahan kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kesalahan. Komandan ESCOM Datuk Victor Sanjos berkata 2 individu ditahan kerana disyaki memiliki senapang buatan sendiri jenis bakakuk bersama beberapa butil peluru hidup yang disembunyikan dalam kenderaan dan premis yang terlibat pemeriksaan. Manakala 6 individu lain ditahan kerana didapati positif dadah jenis syabu dan 8 yang lain merupakan pendatang asing tanpa izin parti warga negara Filipina dan Indonesia. Mendedahkan perkara itu dalam satu kenyataan media, Datuk Victor berkata kesemua mereka didakwa di bawah Seksyen 8-A Akta Senjata Api 1960 dan Akta Dadah Berbahaya 1952 serta 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Katanya sebanyak 21 keping saman turut dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 224 kenderaan dan 426 individu kerana pelbagai kesalahan lalu lintas. Operasi bersepadu selama 3 hari yang berakhir Sabtu lalu dijalankan dengan kerjasama polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, agensi-agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan insiden keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone boleh menghubungi Pusat Operasi ESCOM di talian tertera. 209 peserta terdiri 130 calon ujian penilaian kelas KAFA UPKK dan 79 calon sijil rendah agama SRU menyertai Kem Mumtaz Bestari dan Bina Jati Diri UPKK SRU 2.0 di Kampung Padas Damit, Beaufort. Para peserta merupakan pelajar dari 20 buah sekolah agama di kawasan Dun Lumadan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam berkata kem ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai teknik menjawab soalan SRU yang akan berlangsung pada 4 hingga 8 Disember ini dan UPKK bermula 16 hingga 24 Januari tahun depan. Sudah tentu dengan adanya program seumpama ini mereka mendapat banyak input daripada penceramah kita dan juga mereka dapat mengenali kawan-kawan mereka daripada sekolah-sekolah, 20 buah sekolah. Bercakap kepada RTM selepas merasmikan program di Dewan Seri Dayang Kampung Padas Damit ini, Datuk Ruslan menjelaskan kem ini juga merupakan inisiatif pembentukan modal insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Beliau juga menasihati ibu bapa agar sentiasa mendidik dan memantau anak-anak agar tidak terpengaruh dengan gejala tidak bermoral. Program turut diisi dengan slot solidariti Palestin seperti solat hajat, tazkirah, bacaan kunut nazilah dan tekapan tapak tangan pada kain putih yang membentuk bendera Palestin. Baik, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Suaran, terima kasih.